Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sebuah video berdurasi hanya 10 saat yang direkam oleh seorang usahawan Amerika di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, tersebar ke seluruh dunia dengan jumlah tontonan mencecah 12 juta. Tetapi yang paling mengejutkan perakam video itu bukanlah kandungan video itu sendiri, melainkan komen-komen yang sama dari seluruh dunia. Kami tidak melihat adegan seperti ini di Amerika. Mengapa hanya Malaysia yang boleh melakukannya? Apakah adegan yang direkam? Dan mengapa ia mengejutkan seluruh dunia? Mari kita lihat kisahnya. Mark Wilson, 45, adalah rakan kongsi kanan di sebuah syarikat perunding terkemuka yang beribu pejabat di Los Angeles, LA, dengan pendapatan tahunan melebihi RM5 juta. Bagi beliau yang sering mengembara ke seluruh dunia lapangan terbang, adalah pejabat keduanya. Lapangan terbang antarabangsa Los Angeles LAX adalah lapangan terbang terbaik keyakinan yang tidak pernah goyah. Malah LAX adalah hub penerbangan global digunakan oleh 87 juta orang setahun. Mark amat berbangga dengan infrastruktur penerbangan megah yang dibina oleh Amerika Syarikat. Lapangan terbang Malaysia mungkin sama sahaja dengan Filipina atau Indonesia, katanya kepada rakan sekerja sebelum ini. KDNK Amerika Syarikat adalah kira-kira 30 kali ganda daripada Malaysia. Angka ini menjelaskan segala-galanya. Mark percaya. Tetapi punca sebenar keangkuhannya datang dari peristiwa lain. Tahun lalu beliau mengalami pengalaman memalukan di sebuah lapangan terbang Asia Tenggara. Bagasinya dilempar oleh kaki tangan menyebabkan dokumen penting berselerak. Apabila beliau membuat aduan kaki tangan hanya mengangkat bahu, lapangan terbang Asia, memang macam ni pengalaman itu semakin menguatkan prasangkanya. Semasa pesawat bersedia untuk mendarat di Kelia, Mark tersenyum sinis. Lawatan perniagaan ini saya akan tunjukkan kepada orang Malaysia kekuatan Amerika yang sebenar. Projek yang sedang dikendalikannya ialah pengambilalihan besar-besaran syarikat Malaysia membawa masuk model perniagaan Amerika yang mengutamakan kecekapan ke Malaysia. Orang Malaysia hanya fokus pada butiran kecil dan mengabaikan perkara yang benar-benar penting. Itulah pandangannya terhadap orang Malaysia. Dalam ranking daya saing Forum Ekonomi Dunia, Amerika Syarikat berada di tempat kedua manakala Malaysia di tempat ke-12. Mark yakin angka ini adalah fakta. Walaupun atendan penerbangan cuba menjelaskan tentang budaya Malaysia bersikap rendah diri dan berhemah, ekspresinya tetap dingin. Bersikap merendah diri dan berhemah tidak membantu dalam perniagaan. Hasil adalah segala-galanya. Semasa pesawat hampir mendarat, keangkuhan Mark semakin memuncak. Dia membayangkan ahli perniagaan Malaysia akan tunduk kepada kekuatan Amerika yang hebat. Tetapi beliau belum tahu realiti yang bakal dialaminya akan mengubah sepenuhnya pandangan dunianya. Saat pesawat mendarat di Kelia, pengalaman yang mengubah hidup Mark bermula. Sebaik sahaja menjejakkan kaki ke terminal Kelia, Mark merasai sesuatu yang luar biasa. Lantainya bersih berkilat luar biasa. Mungkin baru dibuka fikirnya. Dalam perjalanan ke pemeriksaan imigresen, Mark secara tidak sengaja melihat jam tangannya. Jika di LAX pasti akan ada barisan yang sangat panjang, tetapi pemeriksaan imigresen di KLIA berjalan lancar. Mungkin bilangan pengguna yang sedikit, Mark membuat kesimpulan sendiri. Tetapi di tempat tuntutan bagasi, keretakan pertama mula muncul pada prasangka Mark yang berakar umbi. Apabila kaki tangan mengambil bagasi dari tali sawat mereka dengan berhati-hati menyusun setiap beg pakaian secara teratur. Apa nih? Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dilihat di Amerika. Kaki tangan Amerika hanya meletakkan beg di atas tali sawat, tidak pernah mengambil kisah tentang arah atau posisi. Tetapi kaki tangan Kelia meletakkan semua pemegang beg pakaian menghadap ke arah yang sama, memudahkan penumpang untuk mengambilnya. Sungguh tidak efisien. Membazirkan masa, Mark mengerutkan dahi. Dalam sistem nilainya, perbuatan seperti ini tidak dapat difahami. Asas perniagaan Amerika adalah kecekapan massa. Setiap saat mempengaruhi keuntungan secara langsung. Tetapi kekeliruan yang lebih besar menantinya. Dalam perjalanan ke pintu keluar, Mark tersesat. Tanda arah berbilang bahasa KLIA membingungkan baginya yang sudah terbiasa dengan tanda arah Amerika yang besar dan ringkas. "Excuse me, where is the taxi stand?" Dia bertanya kepada seorang kaki tangan lapangan terbang berdekatan dalam bahasa Inggris. Kaki tangan itu, walaupun bahasa Inggrisnya tidak lancar, berusaha sedaya upaya untuk menerangkan. Namun yang lebih mengejutkan Mark ialah tindakan kaki tangan itu seterusnya. Dia seolah-olah berpendapat penerangan lisan mungkin tidak cukup jelas, lalu mula menemaninya terus ke stesen taksi. Oh, tak perlu susah-susah, Mark berasa sedikit malu.
Di lapangan terbang Amerika, kaki tangan tidak mungkin secara pribadi mengiringi penumpang individu. Tugas kaki tangan adalah melakukan apa yang diamanahkan. Sebarang perkhidmatan tambahan adalah pilihan berbayar. Tetapi kaki tangan Clea itu tersenyum dan menjawab, "Adalah tanggung jawab kami untuk memastikan pelanggan berasa tenang." Perasaan yang tidak dapat digambarkan timbul dalam hati Mark. Mengapa dia sanggup melakukan ini untuk saya tanpa sebarang balasan? Ini adalah tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalisme Amerika. Apabila tiba di stesen taksi, kaki tangan itu menunduk hormat dengan penuh adab lalu berpaling pergi. Mark terdiam sendirian. Perasaan apa ini hatinya dipenuhi kekeliruan dan kehangatan. Tetapi dia segera menepis pikiran itu. Sekarang bukan masanya untuk terharu. Dalam perniagaan kecekapan adalah kebenaran, kata Mark kepada dirinya sendiri. Selepas menaiki taksi, beliau cuba mengesahkan tanggapannya tentang Malaysia melalui perbualan dengan pemandu taksi. "Adakah kaki tangan lapangan terbang ini sentiasa mesra begini?" Pemandu taksi itu menjawab, seolah-olah ia adalah perkara biasa. "Oh, ini perkara biasa. Bukankah pelanggan didahulukan itu perkara yang lumrah?" Kekeliruan Mark semakin mendalam. Selepas mendaftar masuk hotel, Mark sedang menyemak dokumen untuk rundingan esok, tetapi beliau tidak menjumpai fail pembentangan penting. Dia ingat dia meletakkannya di dalam beg pakaian yang didaftarkan malam tadi. Jangan-jangan. Fikiran yang tidak menyenangkan terlintas di fikirannya. Dia mencari di semua beg pakaian tetapi fail itu tiada. Rundingan esok adalah penting untuk kerjayanya. Jika proyek ini berjaya, Mark berpotensi dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar Asia. Tetapi tanpa dokumen penting ini, rundingan itu mungkin tidak mempunyai harapan. Celaka. Sama seperti lapangan terbang negara lain, Mark menggigil marah. Mimpi ngeri yang pernah dialaminya di Asia kembali menghantuinya. Bagasi hilang, kaki tangan tiada rasa tanggung jawab, akhirnya hanya boleh menyalahkan nasib. Beliau yakin lapangan terbang Asia semuanya sama. Keesokan paginya beliau menelepon kaunter harta benda hilang KLIA. "Saya mencari dokumen penting. Saya tiba malam tadi." Kaki tangan di hujung talian mendengar keadaannya dengan sopan lalu menjawab, "Baiklah, saya akan semak untuk Anda dengan segera. Sila tunggu sebentar." Kira-kira 30 menit. Mark hampir tidak berharap lagi. Di Amerika memerlukan masa yang lama untuk menyemak bagasi. Di Malaysia pasti akan lebih lama. Tetapi tidak disangka-sangka telepon berdering 20 menit kemudian. "Dokumen yang Anda cari telah ditemui," suara kaki tangan itu kedengaran lega. Betulkah Mark tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya? "Ya, kami menjumpainya di bawah tempat duduk semasa pembersihan semalam. Kami telah menyimpannya dengan selamat di sini." Apabila Mark bergegas ke lapangan terbang, kaki tangan telah menyimpan dokumennya dengan kemas. Dokumen itu sempurna. Tidak ada sehelai kertas pun yang hilang. "Terima kasih banyak-banyak, Anda benar-benar banyak membantu saya." Tetapi kata-kata kaki tangan itu seterusnya membuatkan Mark terdiam. "Sebenarnya kami sedang bersedia untuk menghantar dokumen ini ke hotel Anda. Kami mohon maaf kerana menyusahkan Anda." Mark keliru sepenuhnya. Beliau sendiri yang cuai kehilangan dokumen itu, tetapi kaki tangan pula yang meminta maaf. Malah mereka bercadang untuk menghantarnya sendiri ke hotel. Ini adalah perkhidmatan yang mustahil berlaku di Amerika. "Mengapa Anda sanggup melakukan ini untuk saya?" Mark tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Kaki tangan itu menjawab dengan sedikit rasa segan. "Memandangkan kami menyimpan barangan penting pelanggan, adalah tanggung jawab kami untuk memulangkannya dengan selamat kepada Anda. Lagipun bagaimana kami boleh membiarkan pelanggan yang sedang dalam kesusahan?" Perasaan yang tidak dapat digambarkan sekali lagi timbul dalam hati Mark. Kaki tangan ini tidak diwajibkan untuk berbuat demikian. Mengapa mereka begitu bersungguh-sungguh walaupun tiada faedah atau ganjaran? Mengapa mereka sanggup mengorbankan masa mereka untuk orang lain? Saya sungguh gembira dapat membantu. Senyuman kaki tangan itu seolah-olah gembira dari hati yang tulus, seolah-olah gembira atas urusan sendiri. Di dalam taksi dalam perjalanan ke mesyuarat, Mark tenggelam dalam fikiran. Semua yang dialaminya dalam 24 jam terakhir tidak dapat dijelaskan oleh sistem nilainya. Tingkah laku ini bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, namun ia meninggalkan perasaan yang indah dalam hatinya. Adakah saya mengabaikan sesuatu yang penting? Tetapi dia segera menepis fikiran itu. Jangan terbawa-bawa emosi. Dalam perniagaan, hasil adalah segala-galanya. Mark memberi semangat kepada dirinya sendiri. Beliau bertekad untuk membuktikan keunggulan model perniagaan Amerika yang mengutamakan kecekapan dalam rundingan yang bakal berlangsung. Rundingan berjalan lebih lancar daripada yang dijangkakan. Pembentangan Mark tidak cacat celah.
Eksekutif syarikat Malaysia juga mendengar dengan penuh perhatian. Jika sistem kami diperkenalkan, kos boleh dikurangkan 30% dan tenaga kerja dikurangkan separuh. Pihak Malaysia nampaknya berminat dengan kecekapan yang ditunjukkan oleh angka-angka. Tetapi, pada akhir rundingan, timbul masalah yang tidak dijangka. Bagaimana pula dengan isu pengambilan pekerja? Adakah Anda mengambil kira pekerja yang akan diberhentikan? Mark berfikir sendiri. Dalam perniagaan, membuang bahagian yang tidak cekap adalah perkara biasa. Ini akan membawa kepada pertumbuhan syarikat. Tetapi wajah pengarah syarikat Malaysia itu menjadi serius. Kami menganggap pekerja sebagai sebahagian daripada keluarga. Kami tidak boleh membuang mereka begitu sahaja. Mark tidak dapat memahami. Membawa emosi ke dalam perniagaan adalah tingkah laku yang tidak rasional. Emosi tidak dapat mengembangkan syarikat. Untuk menang dalam persaingan global, kecekapan adalah penting. Rundingan itu ditangguhkan. Pihak Malaysia menyatakan akan mempertimbangkan semula, tetapi Mark tahu ini bermakna penolakan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, beliau tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Orang Malaysia memang sukar difahami, masih tidak seiring dengan piawaian dunia. Tetapi peristiwa keesokan harinya membuatkannya lebih keliru. Di lobi hotel, beliau terserempak dengan pekerja muda dari syarikat Malaysia yang baru dirundingkan semalam. Encik Wilson, pekerja itu menunduk hormat dengan sopan. Terima kasih atas semalam. Mark menjadi lebih berhati-hati. Beliau bimbang akan mendengar kata-kata sinis selepas penolakan itu. Tetapi apa yang berlaku seterusnya adalah sebaliknya. Sebenarnya saya ingin Encik Wilson lebih memahami budaya Malaysia. Jika Anda berkelapangan, bolehkah saya menjemput Anda melawat syarikat kami? Mark hairan. Rundingan sudah ditolak. Mengapa masih menjemputnya melawat syarikat? Pasti ada niat tersembunyi. Saya tidak berminat, Mark menjawab dengan dingin. Tetapi pekerja muda itu tidak berputus asa. Kecekapan yang Encik Wilson katakan juga penting, tetapi kami mempunyai kecekapan kami sendiri. Jika Anda dapat melihatnya sendiri, saya yakin Anda akan mendapat penemuan baru. Akhirnya Mark tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan bersetuju. Tetapi dalam hatinya masih ada kepercayaan yang kuat. Saya hanya akan melihat cara pengurusan Malaysia yang tidak cekap. Mungkin ini peluang yang baik untuk membuktikan keunggulan Amerika sekali lagi. Pada hari lawatan, Mark terkejut besar. Suasana syarikat Malaysia itu berbeza sekali dengan Amerika. Hubungan antara pekerja adalah seperti keluarga. Tetapi di mata Mark ini adalah gambaran ketidakcekapan. Bagaimana persekitaran yang terlalu santai ini boleh menghasilkan daya saing, dia mengejek dalam hati. Semasa melawat kilang, pekerja sedang menyelenggara mesin dengan teliti. Di Amerika, kerja seperti ini akan disalurkan kepada syarikat profesional. Sungguh tiada kesedaran kos, Mark yakin. Di kantin pekerja semasa waktu rehat, beliau lebih terkejut. Pengurus dan pekerja biasa duduk semeja dan makan bersama. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dilihat di Amerika. Tiada perbezaan kelas. Bagaimana disiplin organisasi dapat dikekalkan. Tetapi petang itu berlaku satu insiden yang menggoyahkan sistem nilai Mark. Kemalangan kecil berlaku di kilang dan seorang pekerja cedera ringan. Tetapi cara syarikat Malaysia itu mengendalikannya membuatkan Mark terdiam. Saat kemalangan berlaku, suasana kilang berubah. Tetapi bukannya kekecohan seperti yang dijangka oleh Mark, sebaliknya, tindak balas yang tenang dan teratur yang mengejutkan. Pekerja yang paling dekat segera memberi pertolongan cemas kepada mangsa, manakala pekerja lain memanggil ambulans dan ada yang menghubungi keluarga mangsa. Mungkin mengikut SOP, prosedur operasi standar, Mark berfikir pada mulanya. Di Amerika juga ada prosedur untuk mengendalikan kecemasan. Tetapi apa yang berlaku seterusnya melampaui imajinasinya. Apabila pengurus kilang tiba di tempat kejadian, perkara pertama yang dilakukannya ialah meminta maaf kepada mangsa. Maafkan saya. Ini semua kerana pengurusan saya tidak mencukupi. Di Amerika, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mengenal pasti liability dan menilai risiko undang-undang. Permintaan maaf yang berasaskan emosi seperti ini dianggap berbahaya. Tetapi permintaan maaf pengurus kilang itu jelas datang dari hati. Yang lebih mengejutkan ialah perkembangan selepas itu. Selepas mangsa dihantar ke hospital, pengurus kilang mengumpulkan semua pekerja. Insiden ini adalah masalah pengurusan keselamatan kita. Mulai esok kita akan kaji semula semua aliran kerja. Kita tidak boleh biarkan kemalangan yang sama berlaku lagi. Mark keliru sepenuhnya. Punca kemalangan adalah kecuaian mangsa sendiri. Mengapa pengurus kilang perlu menanggung tanggung jawab? Jika di Amerika, perkara ini akan diklasifikasikan sebagai tanggung jawab pribadi. Tetapi,
Yang lebih tidak dapat difahami ialah reaksi pekerja lain. Tiada siapa yang menyalahkan pengurus kilang. Sebaliknya mereka semua menyatakan, kita sendiri sepatutnya lebih berhati-hati. Seluruh organisasi menanggung tanggung jawab bersama. Sungguh tidak efisien, Mark merungut dalam hati. Tetapi pemandangan yang dilihatnya keesokan harinya membawa keretakan muktamad kepada sistem nilainya. Apabila beliau kembali ke kilang pekerja yang cedera, semalam sudah kembali bekerja badannya berbalut. Mengapa tidak berehat? Bukankah Anda berhak mendapat cuti sakit berbayar? Apabila Mark bertanya, pekerja itu kelihatan serba salah. Saya sudah menyusahkan semua orang. Bagaimana saya boleh berehat lagi? Ini hanya cedera ringan, boleh buat kerja pejabat. Jawaban ini membuatkan Mark terdiam. Di Amerika mengambil cuti sakit selama mungkin adalah perkara biasa karena itu adalah hak pekerja. Tetapi pekerja ini memilih tanggung jawab daripada haknya. Yang lebih mengejutkan ialah tindakan pekerja lain. Mereka secara semula jadi berkongsi kerja mangsa yang cedera. Tiada siapa yang merungut. Sebaliknya mereka semua bertanya dengan prihatin, "Awak oke? Jangan paksa diri." Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Mark keliru sepenuhnya. Mengutamakan kepentingan kumpulan melebihi kepentingan individu. Mengutamakan tanggung jawab melebihi hak. Ini bertentangan sepenuhnya dengan teori perniagaan yang dipelajarinya. Semasa waktu makan tengah hari, beliau bertanya kepada pekerja muda yang menemaninya melawat. Mengapa semua orang begitu mengambil berat tentang syarikat? Bukankah boleh jika mereka lebih memikirkan diri sendiri? Pekerja muda itu berfikir sejenak lalu menjawab, syarikat menyarah hidup kita, jadi adalah perkara biasa untuk kita. Menyokong syarikat, saling membantu akan membawa kepada kesejahteraan bersama. Mark masih tidak dapat memahami, tetapi apabila beliau melihat data prestasi syarikat ini, beliau menjadi lebih keliru. Produktiviti tidak kalah dengan syarikat Amerika yang mengutamakan kecekapan. Sebaliknya, kadar pengekalan pekerja employee retention adalah sangat tinggi dan kualiti jelas lebih baik. Mungkin ini kebetulan, hanya prestasi yang baik untuk tempoh ini. Mark meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi jauh di lubuk hati perasaan lain mula bercambah. Mungkin kecekapan yang saya percayai hanyalah luaran. Kecekapan sebenar mungkin wujud di tempat yang lebih mendalam. Persoalan ini mula berakar umbi dalam hatinya. Pada hari kepulangannya, Mark tiba di Clia dengan perasaan yang bercampur baur. Seminggu di sini telah menggoyahkan tanggapan sedia ada beliau tentang Malaysia. Tetapi beliau masih tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Pada akhirnya, perniagaan Amerika adalah piawaian dunia. Malaysia hanyalah pengecualian, katanya kepada dirinya sendiri. Ketika beliau menuju ke kaunter daftar masuk, timbul masalah yang tidak dijangka. Sistem gagal. Kami tidak dapat mengesahkan tempahan Encik Wilson. Kami amat kesal atas kesulitan ini. Kaki tangan kaunter menunduk hormat dengan sangat sopan. Mark mula berasa tidak sabar. Masalah seperti ini juga sering berlaku di Amerika, tetapi biasanya hanya berakhir dengan, ini masalah sistem. Tetapi cara Clia mengendalikannya sangat berbeza. Kami memohon maaf sedalam-dalamnya atas kesulitan ini. Kami akan segera meminta pengurus untuk menguruskannya untuk Anda. Pengurus yang muncul beberapa menit, kemudian membuatkan Mark terpegun. Beliau adalah seorang wanita pertengahan umur berseragam. Saya, Puan Siti, memohon maaf atas kesulitan yang disebabkan oleh masalah sistem ini. Puan Siti menunduk hormat dengan sopan. Di Amerika pengurus tidak mungkin memohon maaf secara pribadi seperti ini. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah cara pengendaliannya selepas itu. Kami akan menaik taraf Anda ke kelas pertama dan memberi Anda voucher perjalanan untuk digunakan di masa hadapan sebagai tanda permohonan maaf kami. Kata-kata ini membawa kejutan besar kepada Mark. Di Amerika, skop tanggung jawab organisasi dibahagikan dengan jelas. Prinsip asas adalah tidak campur tangan dalam perkara di luar bidang tugas sendiri. Tetapi Puan Siti mengatasi batas organisasi untuk mengutamakan kepuasan pelanggan. Semasa menunggu di ruang istirahat, Mark mengenang kembali semua yang berlaku sepanjang minggu lalu. Kaki tangan lapangan terbang yang mesra membimbingnya. Pekerja yang berusaha untuk memulangkan barangnya yang hilang. Syarikat yang menjaga pekerja seperti keluarga. Kilang yang semua pekerjanya menanggung tanggung jawab bersama atas kemalangan. Dan sekarang pengurus yang tidak mengambil kira batas organisasi demi pelanggan. Titik persamaan semua peristiwa ini ialah satu hati yang prihatin terhadap orang lain. Walaupun kelihatan bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, ia mencipta hasil yang terbaik. Mungkin inilah kekuatan sebenar Malaysia. Apabila masa untuk menaiki pesawat hampir tiba, Mark secara tidak sengaja mengeluarkan telefon pintarnya. Dia ingin merakam video perkhidmatan Puan Siti tadi.
tetapi alasan untuk merakamnya berbeza sama sekali daripada yang asal. Pada mulanya beliau merancang untuk mengejek perkhidmatan Malaysia yang kelihatan berlebihan. Tetapi sekarang beliau mahu memperkenalkan perkhidmatan yang unggul ini kepada seluruh dunia. Apabila beliau meminta izin Puan Siti untuk merakam video, Puan Siti menjawab dengan sedikit rasa malu, "Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Tetapi jika ini dapat membantu, sila rakamkannya." Video yang dirakamnya hanya 10 saat. Adegan itu menunjukkan Puan Siti menguruskan bagasi dengan teliti dan tersenyum sambil menunduk hormat kepada pelanggan. Pemandangan yang kelihatan biasa, tetapi bagi Mark, beliau tahu pemandangan yang kelihatan biasa ini sedang mempamerkan kekuatan sebenar Malaysia. Semasa menaiki pesawat, beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Saya benar-benar salah, saya mengabaikan perkara yang paling penting." Beliau memutuskan untuk menyebarkan video ini ke seluruh dunia. Sekembalinya ke Los Angeles, Mark segera menerbitkan video itu di media sosial dengan tajuk, "Adakah ini benar? 10 saat dirakam di Kalia." Dalam komen, beliau menulis perasaan sebenar beliau. "Saya benar-benar salah faham tentang Malaysia. Pekerja dalam video ini tidak melakukan sesuatu yang istimewa, mereka hanya mengambil berat tentang pelanggan dari hati yang tulus. Tetapi saya menyadari bahwa inilah kekuatan sebenar Malaysia." Video itu tersebar dengan pantas. Dalam sehari jumlah tontonan melebihi 1 juta. Dalam seminggu ia mencapai 12 juta tontonan. Komen dari seluruh dunia jauh melebihi jangkaan Mark. Ini adalah adegan yang mustahil dilihat di lapangan terbang Amerika. Ini yang dipanggil perkhidmatan standar Malaysia, bukan hanya perkhidmatan luaran, tetapi perasaan keprihatinan yang datang dari hati. Mengapa hanya Malaysia yang boleh melakukannya? Yang paling ketara ialah komen daripada kaki tangan lapangan terbang dari pelbagai negara. "Kami juga mahu mencontohi mereka. Kami terlupa untuk mengambil berat tentang pelanggan. Kami akan mengubah mentaliti kami mulai esok." Mark sangat terharu. Pengalamannya sedang mempengaruhi seluruh dunia. Tetapi perubahan terbesar berlaku pada diri Mark sendiri. Gaya rundingan perniagaannya berubah secara drastik. Beliau tidak lagi hanya mengejar kecekapan, tetapi mula berfikir dari sudut pandangan pihak lawan. Mengurangkan kos adalah penting, tetapi isu pengambilan semua pekerja juga sama penting. Bagaimana jika kita cari jalan untuk mencapai kedua-duanya? Pendekatan ini pada mulanya dipersoalkan oleh rakan sekerja. Apa yang berlaku kepada Mark di Malaysia? Ini bukan seperti awak, tetapi hasilnya di luar jangkaan. Cadangan yang mengambil kira kedudukan pihak lawan semakin diterima oleh pelbagai syarikat. Hubungan kepercayaan jangka panjang terjalin dan kadar pelanggan yang kembali juga meningkat dengan ketara. 6 bulan kemudian Mark dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar Asia. Tetapi perkara yang paling dibanggakannya ialah perkara lain. Videonya menjadi titik tolak untuk lapangan terbang di seluruh dunia meningkatkan perkhidmatan. Standar Malaysia ini seperti yang mula dipanggil meningkatkan kepuasan pengguna. Mesej terima kasih dari seluruh dunia membanjiri Mark. "Video awak membuatkan saya menyadari kehebatan Malaysia. Saya juga mahu melawat Malaysia. Awak mengajar saya apa itu keprihatinan yang sebenar." Kini Mark melawat Malaysia beberapa kali setahun. Selain perniagaan, beliau mempunyai banyak perkara yang ingin dipelajari dari Malaysia. Beberapa hari lalu beliau bertemu dengan Puan Siti sekali lagi di Kalia. "Encik Wilson, selamat kembali." Puan Siti masih mengingatinya. "Video awak terkenal di seluruh dunia. Saya cuma melakukan perkara biasa, saya rasa malu." Mark menjawab dengan emosi. "Puan Siti, perkara yang Puan anggap biasa, itulah yang mengubah dunia ini. Hati prihatin orang Malaysia sedang membawa harapan kepada seluruh dunia. Saya juga mahu menjadi sebahagian daripadanya." Berjalan di Kalia, hati Mark dipenuhi dengan rasa syukur. Beliau berterima kasih kerana berpeluang bertemu dengan Malaysia dan malu atas keangkuhannya setahun yang lalu. Kecekapan adalah penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Hati yang prihatin terhadap orang lain membawa kepada kejayaan sebenar. Ini adalah pengajaran paling penting yang dipelajari Mark dari Malaysia, dan kini beliau sedang berusaha untuk menyebarkan pengajaran ini ke seluruh dunia. Kisah yang bermula dengan hanya video 10, saat ini masih berterusan dan bergema di seluruh dunia hingga ke hari ini. Jadi, apa pandangan Anda tentang video hari ini? Terima kasih kerana menonton.